Ustazah ingin membacakan sepotong ayat suci Al-Quranul Karim yang menjelaskan sahabat-sahabat sekalian tentang kehidupan yang penuh dengan cabaran. Maksud dia apa dia? Kita tak nak jadi orang yang mengeluh. Zaman sekarang. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Semua orang yang hidup di zamannya akan bercakap macam tu zaman sekarang, sebab dia hidup zaman tu. Kita bukan dilahirkan untuk mengeluh, para muslimah sekalian. Tapi kita harus mencari penyelesaian, solusi. Bukan semata-mata hidup dalam keluhan. Payahlah sekarang ni, zaman sekarang, cabaran-cabaran. Ya, di mana-mana zaman ada cabaran. Namanya cabaran, namanya ujian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga, padahal Allah belum mengetahui siapakah dari kamu yang berjihad? Maksud dia, siapakah daripada kamu yang bersungguh-sungguh, yang berjuang, yang sanggup menghadapi cabaran. Wa ya'lamas sabirin, dan siapakah pula yang benar-benar sabar. Nampak sahabat-sahabat, kalau ditanya, kenapa kita kena menghadap cabaran dalam hidup? Kenapa kita kena berdepan dengan ujian dalam hidup? Cabaran akhir zaman lah, fitnah akhir zaman lah, cabaran keluarga, cabaran masyarakat, dan tidak kurang cabaran dalam diri kita sendiri. Benjamin Franklin, orang mana tu? Siapa dia Benjamin Franklin? Siapa kenal Benjamin Franklin? Angkat tangan, Ustaz bagi hadiah. Hadiah dia boleh balik awal. Benjamin Franklin dia kata apa? Dalam dunia ni dia cakap ada 3 perkara yang susah. Ada 3 perkara yang memerlukan kesungguhan. Benda tu keras, sangat keras. Kata Benjamin Franklin lah. Ya, ada 3 benda keras, payah nak dapat nilai dia tu. Yang pertama adalah, apa yang pertama? Yang pertama adalah emas. Itu kata Benjamin Franklin. Ya, Ustaz kena cari ni, tak ingat pula yang ketiga, yang kedua. Yang pertama adalah emas. Susah tak nak dapatkan emas? Setakat pergi kedai tu senanglah, kan? Ini nak menghasilkan emas tu. Kalaulah tuan-puan kena hasilkan sendiri emas tersebut, pergi gali dekat lombong emas, semata-mata nak dapatkan cincin sebentuk, sanggup tak? Tak payah bercincin lah. Ustazah hari ni lupa pakai cincin. Ada cincin, dia cukup 10 jari cincin, lupa, satu pun tak pakai. Kalau nak suruh pergi lombong, memang tidaklah tuan-puan, susah, keras, kena cangkul, kena gali, semua nak kena pakai besi. Kerasnya untuk mendapatkan emas. Yang kedua kata Benjamin Franklin, kerasnya nak dapatkan berlian. Kalau disuruh tuan-puan muslimat suka sangat berlian, okey, pergi cari sendiri dalam laut. Ada tak yang nak pergi? Semata-mata nak dapat sebutir kecil sangat tu, sanggup tak? Tak. Kenapa? Keras. Gelombang-gelombang yang kita kena hadapi, nak kena menyelam, nak kena entah apa benda mutiara nak kena keluarkan. Masya Allah, bukan kerja kita. Yang tak kerasnya apa dia? Minta duit dengan suami. Yang tu jangan minta dengan keras, kena minta dengan lembut.
Dan yang ketiga, kata Benjamin Franklin, apa dia yang keras? Memahami diri sendiri, menyedarkan diri sendiri, nak memberi keinsafan kepada diri sendiri. Bukan kerja senang, susah. Contoh yang kita bincang hari ini, nak fahamkan diri kita apa dia? Kenapa kita kena menempuh cabaran? Kenapa kita kena menempuh ujian? Kerana perjalanan kita adalah ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga. Kena nampak syurga, tuan-puan sekalian, dalam hidup ni. Kena merasa puas, diberikan nasihat, motivasi syurga. Kena rasa cukup, okey? Kalau memang tawarannya syurga, okey? Susahlah dulu sebab syurga, okey? InsyaAllah. Sabarlah dulu sebab syurga, okey? InsyaAllah. Istiqamahlah sikit sebab syurga, okey? InsyaAllah. Datang pengaruh-pengaruh luar, ya, nak merobek akidah kita. Datang pengaruh luar nak menggoncang syariat kita sebagai seorang muslimah. Nak datangkan macam-macam fashion yang menyalahi syarak untuk kita pakai. Tidak akan kita lakukan untuk menggalang-gantikan syurga yang kita idamkan. Betul? Ustazah ambil contoh, sahabat-sahabat sekalian. Seorang wanita yang telah maknanya seorang wanita yang disebut oleh seorang sahabat Nabi ketika itu sebagai wanita ahli syurga. Kenapa dia berani kata wanita tu ahli syurga? Sebab dia dengar Nabi cakap pada wanita tu. Seorang sahabat bercakap kepada sahabat yang lain. Cuba bayangkan gambaran dia. Dia kata, ala urika mra'atan min ahlil jannah. Dia cakap kat kawan dia, kamu nak tak aku tunjukkan pada kamu wanita ahli syurga? Tunjuk tu, tunjuk terus. Sahabat dia kata, bala. Mestilah nak. Siapa? Cuba kita bayang ya tuan-puan. Kalaulah ada seorang entah wali mana, entah apa kan, siapa yang Allah bagi kat dia kasyaf ke apa, tiba-tiba dia kata, wahai muslimat raup dalam masjid Sultan Abu Bakar ni, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita ahli syurga yang berada di sini. Masya Allah. Masa tu nak selfie dengan ustazah ke dengan ahli syurga tu? Tak ada apa lah ustazah dah. Ahli syurga. Tapi memang tak mungkin lah benda tu berlaku kat sini. Ini cuma gambaran. Jadi sahabat tadi bila ditanya, ala urika mra'atan min ahli jannah, kamu nak tak aku tunjukkan pada kamu wanita daripada ahli syurga? Bala, pasti nak. Lalu sahabat tadi berkata, hadhil mar'atu sauda atatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunjuk kat mana? Tu perempuan kulit hitam tu. Ada seorang wanita kulit hitam. Sahabat kata, itulah dia. Itulah dia wanita kulit hitam tu. Dia tu telah datang bertemu dengan Nabi SAW. Faqalat, dan dia telah cakap pada Nabi SAW, inni asra', aku sakit ya Rasulullah. Sakit yang bagaimana? Sakit macam sawan. Ya? Wa inni atakashaf, dan bila aku sakit tu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang sakit sawan kan, dah tak dapat nak kontrol sangat diri sendiri. Apa yang berlaku? Fa inni atakashaf, tersingkap sikit sebanyak aurat aku. Mungkin ternampak betis, mungkin ternampak lengan, ya. Fad'uli, fad'ullaha li, maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah untuk aku. Masya Allah. Ngadu kat Nabi tentang sakit. Dan yang kedua, aurat aku tersingkaplah bila sakit ya Rasulullah. Di tengah-tengah masyarakat hari ni tuan-puan, tak sakit pun
Bukannya sawan. Kan kata sawan marah pula. Tapi aurat didedahkan, betis dizahirkan, peha ditonjolkan. Berani nak kata sawan ke? Berani nak cakap? Sebab kita ingat ke hadis Nabi ni, yang ternampak ni sawan. Kita takkan berani nak kata ke dia sawan. Kita pun tak dianjurkan cakap macam tu. Ya, dakwah ni bil hikmah, dengan bijaksana. Jangan sampai menyakitkan hati orang. Tapi ini kita sendiri tanya diri kita, kalau aku dedah aurat aku ni sawan ke? Cakap kat diri sendiri, jangan cakap kat orang, cakap kat diri sendiri. Sebab wanita kulit hitam ni tuan-puan sekalian, jumpa Nabi SAW, cakap tentang penyakit dia, dan beliau berkata, atakashaf, tersingkap aurat aku. Mari kita dengarkan jawapan daripada baginda Rasulullah SAW. Qala, Nabi SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiki. Dua pilihan Nabi SAW bagi. In syi'ti sabarti, kalau kamu mahu, kamu sabarlah dengan penyakit ini. Walakil jannah, dan kamu akan dapat syurga. Jamin syurga. In syi'ti sabarti walakil jannah. Ustazah ambil apa yang Nabi sebut tu tuan-puan. Dia ada beberapa kan. Satu ayat Quran, satu yang hadis Nabi lah. Kita ni ada benda yang kita kena hafal untuk kekuatan diri kita. Mana ada orang tiap-tiap hari nak bagi nasihat kat kita? Kan, takkan hari-hari kita nak minta motivasi. Dia kena datang juga daripada dalaman diri sendiri. Sebab kata Benjamin Franklin tadi, punyalah susah nak datang daripada diri sendiri tu. Mungkin sahabat-sahabat pernah dengar ceramah-ceramah ustazah. Antara yang saya kata yang boleh jadi kekuatan bila kita sebut satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini ayat Quran ya, cerita Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nescaya engkau akan dapati aku, insya-Allah, daripada golongan orang yang sabar. Banyak macam-macam cabaran kita akan hadapi dalam hidup. Cabaran nak didik anak, cabaran nak pertahankan iman, cabaran nak jaga masyarakat, ya, cabaran nak nak menjunjung Al-Quran, mendaulatkan Al-Quran, cabaran dalaman, cabaran luaran, banyak sangat. Tapi kita nak kata apa? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lalui dengan sabar. Didik anak, lalui dengan sabar. Nak baiki orang-orang yang kita sayang, ada kelemahan mereka, lalui, hadapi dengan sabar.